Baik, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Sekarang uh, kita punya kelas sekarang ni, dia punya session sekarang ialah semak marking tau. Semak marking makna kata kita dah sampai kepada peringkat analisis sebenarnya. Okay? Kita dah sampai ke peringkat analisis di mana SBR, RBS dan sebagainya. And then kita dah belajar dua teori juga, pun sama juga. Okay. So, kenapa terus ke peringkat analisis? Sebab untuk memahami dua teori dengan baik, perlu melibatkan analisis. Kalau belajar teori sahaja untuk cuba memahami dua teori, dengan teori lukis, lukis, lukis dan lukis, dia tak sama. Dia tak sama macam yang real punya. Sebab kita ada multi analysis time frame dan sebagainya. Okey, baik. So sekarang ni kita sebab ada seorang je student kita sedang melihat template daripada Hafizul. Okey. Yang mana beliau telah pun lebih kurang 2 bulan kalau tak silap saya. Bermula daripada awal lagi Hafizul dengan USD CAD. Betul tak Hafizul? Betul-betul. Betul Baik. Jadi siap ada bunyi piano lagi kat background tu. Baik. So sekarang ni bila mana dia fokus hanya dengan satu sahaja pair, iaitu USD CAD. Just update marking je lah. Yang ni kalau tak silap saya 24 hari bulan. Maknanya semalam punya. Okay. Baik. Yang ni maknanya daripada sini lah. Daripada sini dia buat analisis. Ni berapa bulan? 20 hari 8. Tapi kalau ikut tarikh 24. Ke saya salah template ni Hafizul? Ada Macam mana? saya salah template ke? Adakah ini template yang terbaru? Yang ni yang latest rasanya. Oh, okey. Sebab dua teori ni dia punya plotting dia daripada 20 hari bulan. Betul, betul latest Betul-betul. Okey, baik. Peringatan sekali lagi kepada semua yang ada dalam webinar ni. Siapa yang nak hantar template sekarang, silakan hantar dalam grup. Nanti kita akan buat semakan, insya-Allah. Baik. Jadi dia hantar 24 hari apa? 24 hari Selasa. Maknanya saya just buka apa nama daily je lah. Okay. So daily. Okay, sini dah pun berlaku retracement daripada atas ni. Hafizul andaikan bahawa dia akan menaik. Ini untuk gila babi lah dia punya plotting. Tengok. Dahsyat betul lah. Hafizul, macam mana awak buat ni Hafizul? Macam mana, apa yang membuatkan cuba terang sikit macam mana awak buat plotting sampaikan awak boleh buat macam ni? Saya buat ikut ni lah D1. Kalau D1 saya samakan dengan H4. Weekly saya samakan dengan daily lah. Maknanya synchronizkan dia mengikut time frame, betul? Betul. Bila mana awak nampak monthly tu dia nak pergi situ dan awak cuba zoom in dekat weekly. Macam tu, betul kan? Betul. Sebab tu saya, bila mana saya semak marking daripada Hafizul ni, saya tak ada nak komen banyak. Yang pertama, kebarangkalian yang dia buat memang dia ikut setiap marking Kalau perasan, korang tengok ini weekly Yang ni sebab apa? RBS kat sini. Yang ni sebab apa? RBS jugalah Tapi dalam masa yang sama, yang ni pun dia dah membentuk RBS lah kalau lepas ni dia naik atas balik. Okay. Probability yang pertama, kedua, ketiga. Sebab apa? Ada RBS. Seterusnya yang ni pula, kalau sekiranya dia berlaku sebaliknya, dia mesti ada satu kemungkinan yang dia berlawanan, bercanggahan dengan apa yang kita nampak. Jadi Hafizul buat yang ni. Okay. Yang mana candle bear ni,
ibaratnya lah candle bear ni pergerakannya yang ini dan close di bawah dekat sini. Tapi itulah smooth kan. Dia punya floating dia sebenarnya macam ni guys. Buat banyak floating, kita nampak kebarangkalian dia. Sama ada dia jadi ataupun tidak. Itu orang kata atas market lah macam mana. Terpulang lah kan. Tapi at least bila mana dia ikut one off kita punya marking tu tadi. So kita dah boleh nampak dah. Kita dah boleh nampak apa lepas ni dia nak pergi mana, mana dan mana. Idea tu kita dah ada. Okay, baik. Kalau kata ikutkan weekly, memang dah cantik daripada atas ni turun. Dia buat retracement, kemudian dia naik balik. Okay, kalau ikut Hafizul, yang ni tengah trigger lah. 1, 2, 3. Yang ni lah, maksudnya sekarang ni. Yang ni tengah trigger. Okay, saya padam. Nak bagi korang nampak dengan clear. Tu dia. Ini wave yang tengah trigger sekarang. Sebelum ni wave dia macam mana? Wave dia macam ni. So yang trigger tu yang mana? Tu dia. Yang tu yang trigger. Okay. Jadi andaiannya lepas ni, dia akan naik ke atas. Okay. Itu untuk weekly. Daily pula, mana floating yang sedang berlaku? Tentu bukan yang ni lah. Sebab yang ni naik ke atas. Okay. Kejap. Kalau kata floating ni, lepas ni dia naik ke atas. So daily ni, maknanya lepas dia reverse sini, dia nak naik ke atas jugalah. Tapi yang ni sampai sini sahaja. Nampak? Weekly ni. Nampak? Okay. So daily ni kena buat floating lain lah. Sebab Hafizul buat pun pada 24 hari bulan. Hari ni 25. Dah lajak sehari. Okay, baik. Jadi sekarang ni, macam mana saya nak cakap? Macam mana saya nak cakap supaya okey lah macam ni lah. Ada siapa-siapa ada yang ada masalah nak buat floating tak? Ada siapa-siapa yang ada masalah nak buat floating setakat ni? Tak tahu, tak nampak macam mana nak buat semua. Ada ataupun tidak? Saya cikgu. Saya just masalah ni je. Masalah nak trace kebarangkalian tu je. Okey. Awak share ajak. Hafizul, awak ada sebarang soalan tak? Tiba-tiba saya pindah ke Alif pula ni. Untuk USD CAD. Tak ada rasanya. So far clear Setakat ni tak ada lah. Tapi itulah saya nak komen apa benda pun saya tak reti sebab awak punya floating tu cantik. Floating cantik tu, tapi masalah saya sekarang entry. Masalah entry tu berat sangat dengan entry. Itu saya cakap kalau kata boleh tolong pakai akaun jangan pakai akaun demo, pakai akaun real tapi akaun SIN. Antara broker jangan masuk Dina. Mana Dina? Dina ada tadi saya nampak kelibat dia. Dina mana? Tak ada. Abang Asma. Oh, Abang Asma. Tu Dina ada tu. Dina ada. Tak kisahlah Dina ke Abang Asma ke. Mana-mana antara dua tak kisah. Saya nak kalau kata boleh tolong Hafizul create satu account SIN yang $10 jadi 1000 sen tu. Saya nak yang tu sebab hari tu Dina dah try dekat Tifia. Saya yang suggest sebenarnya untuk buka account SIN sebab ada fear untuk entry kan. Jadi kalau account SIN ni tak berapa rasa sangatlah, tapi bila mana Dina dah masuk rupa-rupanya bukan macam tu. So kalau anyone, siapa-siapa pun tak kisah. Saya just sebut nama Dina dengan Abang Asma ni bukan pasal apa. Dina ni dia banyak try broker. So mana tahu dalam dia punya pencarian tu tadi dia ada jumpa, dan Abang Asma tentu sebab dia orang lama lah. Dia banyak broker. Okay. So kalau kata kita nak cerita bab entry, baik. Sekarang ni bila itulah kalau kata floating dah cantik, nak cerita bab entry ni dia jadi macam tak reti nak cerita lah sebab floating tu dah cantik kan. Dah okey, planningnya adalah dia akan turun ke sini. Sekejap saya ni balik. Okey.
Kan, sebab sekarang ni yang trigger yang ini, okey. Kemudian bila sampai ke RBS ni, okey, mungkin apa yang Hafizul boleh buat ialah tentukan, okey, sini dia punya apa nama RBS untuk weekly. Tapi masalah dia sekarang ni, RBS daily ni telah pun dibatalkan. Baik, turun lagi time frame yang lebih kecil. Bila mana turun time frame yang lebih kecil, okey, yang ni yang batal, apa nama daily punya RBS ni yang dekat bawah ni kan. Kemudiannya ada satu lagi dekat sini dan juga dekat bawah ni. Sekejap. Mana dia? Yang bawah ni. Ada berapa yang ni double line kenapa? Kenapa yang ni double line Hafizul Kenapa Oh, sebab dia sekali dengan daily Tapi tak kena pun daily ni sebenarnya. Dekat H4 nampak macam kena daily. Dia bukan sebab dia previous punya ni ke? Struktur ke? Macam mana? Mana hilang pula yang double line tadi? Tadi macam ni, bila saya zoom out nampak macam double line. Oh, dia bertindan ada dua tu. Nampak macam double line. Kan? Sekarang ni nampak macam double line. Tapi bila saya zoom in, tak, dia bukan double line pun sebenarnya. Okey, baik. So ada satu, ada dua, ada tiga RBS dekat sini. Satu level yang sama. So Hafizul boleh buat keputusan untuk entry dekat situ. Tapi kalau kata guna account scene lah contoh. Okay. Sebab perangainya ialah malas nak tunggu, nak layer dan sebagainya. Tapi takut kalau loss dan sebagainya. Fear of loss tu ada. Baik. So boleh masuk dekat sini. Guna account scene, tak ada masalah. Dan juga satu lagi dekat sini. Satu lagi. Kalau kata tak nak masuk account scene, tak apa. Guna $100. Lot size pastikan 0.01, max entry 0.05. Leverage, okey. Siapa yang dah mula trade, dah dapat rentak dan sebagainya, baru saya akan cerita buat leverage pula. Leverage normally yang saya suruh pakailah 100. Normally saya akan suruh pakai 100. Bila mana dah mahir, bila dah okey apa benda semua, dah dapat rentak, mencecah kepada $200. Kalau kata $200 saya suruh tukar 150. Okey. Tapi siapa yang suka mengekalkan, sebab ada trader macam contoh saya sendiri, perangai saya suka equity tu banyak tu je. Saya tak suka compoundkan dia. Itu saya punya habit. Itu perangai saya. Makna kata kalau $100 banyak tu lah, $100 lah. Untung withdraw. Itu saya punya habit. Okey. Jadi daripada $100 tu tadi, kalau kata dah berjaya menguasai technical dengan cantik, saya suggest cuba untuk guna leverage 150. Cuba, okey. Jadi untuk orang yang fear of loss, boleh main dengan factor leverage. Yang tu insya-Allah membantu sebab dia akan lebih tertumpu untuk mencari quality entry berbanding dengan dia layer ikut dan dia sahaja. Okey. Tapi macam mana pun mission yang kita nak cuba capai sekarang ni ialah untuk membuang rasa fear of loss tu tadi. Jadi suggest guna account scene, guna account scene ataupun macam yang saya cakap tadi, deposit $100. Pakailah leverage apa pun tak kisah, ikut Hafizul. Entry 0.01 dan dia punya max total entry ialah 0.05. Letak stop loss, letak TP. Selesai. Itu sahaja. Selebihnya saya tak reti nak cakap macam manalah. Sebab bos Zero ada account scene tak? Zero tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Okey. Baik. So itu sahaja untuk Hafizul. Baik, sekarang ni saya nak minta tolong siapa yang tanya tadi. Kalau tak silap saya Alif kot. Saya. Kan, Alif awak tolong share screen. Tak boleh juga sebab laptop ni adik tengah guna. Ni on pakai phone. Okey. So macam mana saya nak tolong awak buat plotting? Ada tak yang belum marking, tak ada? Yang kalau kata kita nak buat yang daripada belum marking, so dia akan ambil masa. Okey. Sebab yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain ada tak apa nama yang nak share template? Ada tak yang nak share template? Boleh belajar sekali. Siapa-siapa?
apa nama, Ujang, Tuan Saiful kita, Safwan, Tuan Nordin kita, siapa-siapa tak kisah. Ada tak? Nak belajar cara trace ni kebarangkalian. Tak ada. Rizwan tengah tidurkan anak. Bagus betul Rizwan ni. Tuan Nordin macam mana? Dah start buat plotting dah? Dah cikgu, ada tu bagi JBP CXF kan. Okay. So macam mana? Ada update tak? Oh, belum lagi. Tak Pasal update. recording pun tak ada, jadi saya pun blur-blur sikit. Macam mana? Ada tu recording tak jadi kan. Oh, recording tak jadi. Okay, dia macam ni guys. Bila mana kita masuk bab analisis, saya tak akan record masa kelas macam ni tau. Tapi saya akan record by person, by individual. Okay, boleh? Faham? Sebab kalau kata saya record, sebab dia macam ni, bila mana kita masuk part analisis, dia dah jatuh macam personal coaching tau. Saya nak kena zoom in sorang. Kalau kata saya grabkan semua sekali, saya wrapkan semua sekali dalam satu recording, so takut nanti dia akan jadi kacau bilau. Dia akan huru-hara sikit. Pasal apa? Orang ni baru marking, orang ni pula tak faham RBS yang dah batal, orang ni pula tak faham macam mana nak kecikkan support atau resistance mengikut time frame yang berbeza, macam-macam. Sebab tu saya asingkan dan saya bubuh nama. Tu sebab dia. Supaya dia tahu, okey ni dia punya part yang ni. Okey, settle, selesai. Sebab tu saya buat video yang pendek untuk bahagian analisis ni. So tak ada siapa-siapa yang nak share analisis. Kalau tak ada, then kita akan start barulah. Apa pair Alif? Saya itu buat Euro USD. Euro USD. Kejap, Alif ada bagi template kan? Mana Alif? Alif boleh tak tolong forward balik Alif punya template by personal? Okey, jap. Tu dia. Apa nama? Hafizul. Tuan Asma kita ada share. Azim Trade. Okey. Okey. Yang ni last update bila Alif? Hilang pula dah. Monthly, weekly. Okey, mak cikgu. Yang tu rasanya tak update kot. Tak ada daripada 20 hari bulan itu. Okey, baik. So sekarang ni kita start dengan monthly. Dah ada marking ni, taklah makan masa banyak sangat. So range yang kita nak fokus in between resistance dan juga support ni. Okey, selesai. Weekly. Weekly. Baik. So sekarang kita nak ambil, katakanlah kita nak start daripada sini. Okey. Sebab apa, kalau kita nak start daripada sini pun, yang ni semua dah clear ni. Hutang ni semua dah clear. So yang ni lah kita ambil yang ni. Okay. Baik. So high, low. Okay, baik.
high. Okay. High ni saya bubuh dekat sini. Kat atas candle ni, high. Okay, sini low. Okay, dan atas ni low high. Okay, dan bawah ni lower low. Okay, atas ni lower high. Baik, stop dekat sini. Daripada atas ni, high, low, lower high, lower low, lower high. Okay. Weekly yang ni. Weekly. Okay. So yang ni kat sini. Yang ni warna biru. Ini warna merah. And then yang ni warna biru. Okay, done. Baik. So sekarang ni, bila mana kita buat high, low, lower high, lower low, lower high. Okay. Okay. Kedudukan lower high ni tadi, dia telah pun membatalkan kedudukan SBR yang ni. Okay, boleh nampak? Alif? Okay, boleh. Baik. Makna kata sekarang ni kita tak boleh nak recognize dekat situ sebagai low. Kita kena tengok yang bawah ni sebagai low. Yang bawah ni. Okay. Jadi kita pindahkan balik point tu dekat sini. Yang ni pun bukan low high lah. Okay. Baik. Seterusnya daripada atas ni, apa yang dia buat ialah dia turun ke bawah. Okay. Mula-mula dia turun bawah sini. Bila dia turun bawah sini, then kita boleh kenal pasti yang ni sebagai lower low. Masalahnya sekarang ni ialah, bila mana dia buat lower high yang ni, dia telah pun membatalkan SBR yang ini. Boleh nampak? Okay, boleh. Okey, maknanya sekali lagi tak boleh lah. Okey, yang ni kita tak boleh declare dia sebagai lower low lah. Okey. Dan kita tengok yang bawah sekali pula. Sekejap, ada orang baru masuk. Alamak. Okey. So kita nak declare yang bawah ni sebagai lower low. Okey. Bila mana kita nak declare yang bawah ni sebagai lower low, okey. Then sekarang ni dia sedang menuju ke atas. Bila mana dia menuju ke atas, okey, problemnya ialah yang ni dah batal. Makna kata yang ni kita tak boleh nak jadikan sebagai low. Maknanya low tu dekat sini. Pasal apa? SBR yang ini telah dibatalkan oleh kedudukan yang ni. Boleh dapat tak Alif? Okay, boleh. Okey. Baik. So saya turunkan lagi. Okey. Maknanya sekarang ni apa yang kita nak dia buat ialah lower high. Itu yang kita nantikan dia buat. Boleh? Okay, boleh. Jadi expectation kita untuk point lower high tu dekat mana? Antara di sini ataupun di sini. Sebab ini dua kedudukan SBR yang ada. Yang menghalang pergerakan dia ke atas. Boleh? Boleh. Nampak setakat ni? Yes. Okey, baik. Adakah sekiranya SBR tu tadi, lower high tu tadi, dia berlaku dekat atas ni, bahagian yang atas ni. Dia bukan berlaku yang kat bawah, dia berlaku yang kat atas ni. Adakah sekiranya bila mana dia berlaku bahagian atas, kedudukan structure untuk Doe theory tu dah bahaya? Adakah dia dah bahaya? Dia macam ni. Bila mana dia close dekat atas ni, satu masalahnya ialah bila mana dia nak terjun, dia akan tersangkut dekat sini. Sebab apa? Sebab ada RBS. Boleh? Okay, boleh. Masalahnya sekarang ni ialah belah-belah atas ni banyak lagi yang akan sangkutkan dia. Dekat sini ada 2, dekat sini ada 1. Boleh faham? Boleh. Okey.
point lower high yang terbaik bila mana dalam keadaan macam ni, katakanlah kita ada hold position untuk sell. Baik. Bila mana kita ada hold position yang untuk sell, okey. Jadi point yang terbaik yang kita nak dia jadi lower high, kita yang nak, okey. Kita mengharapkan supaya dia berlaku lower high tu di sini. Nampak? Okey, nampak. Bila mana dah berlaku point lower high dekat sini, seterusnya apa yang akan berlaku ialah lower low. Lower low tu saya placing dekat support dulu. Sebab itu marking yang paling dekat. Setakat ni boleh nampak? Okey, boleh. Okay. So lepas ni kita nak dia cari point apa? Double low. Lower low. Tapi sekarang ni candle ni belum close lagi dan hari ni merupakan hari Rabu. Betul? Okey, ya. Okey, macam mana kita nak katakan bahawa telah pun berlaku point lower high dekat sini? Turun pada time frame yang lebih rendah. Sekejap. Yang ni saya nak kena ni dulu. Visualization kan daily kan dia. Yang ni pun sama. Turunkan daily. Yang ni saya tengah record So nanti boleh ni lah. Nanti saya akan save lah. Okey, baik. Ini yang ada berlaku sekarang dekat time frame daily. So actually ni bermasalah ni sekarang ni sebenarnya. Pasal apa? Sini ada RBS. Alif nampak? Okey, nampak. Tu maksudnya menjadi penghalang lah. Ya, betul. So dekat situ. Okey. Baik, selesai. Tu dia. Okey. Maksudnya sekarang ni kalau kata kita refer pada time frame daily. Okey. Time frame daily pula dia dah membatalkan kedudukan SBR. Sorry. Daily. Okey. Daily dia dah membatalkan kedudukan SBR. So daripada sini, okey, kita tunggu dia buat higher low lah maksudnya. Faham tak? Ya, faham. Tu dia cerita dia sekarang ni. Jadi dekat sini pula masalah dia ialah kita tunggu dia buat point higher low. Sini lower high. Sekejap, kenapa low high ni ada kat sini? Oh, yang atas ni. Ni dia. Sini lower high. Tebus situ. Lower high untuk weekly. Slow lah komputer saya. Okay. Yang ni. Slow. Sekejap, saya kena padam sistem dulu kot. Ikut dia makan rem kan. Okey. Yang ni daily punya, dia kat sini. Yang ni weekly punya. Okey, yang ni pun weekly punya. Masih lagi slow. Okey. Yang ni weekly punya. Weekly dengan daily. Sebab apa? Sebab kita andaikan bahawa dia akan buat point lower low. Dan point lower low tu tadi dia akan memberikan efek pada daily punya time frame. Okay, so kita visualkan dia sekali dengan daily time frame. Trendline ni pun sama. Okay, dah. Yang ni dah ke belum? Okay, dah cun. So sekarang kita boleh turun time frame daily. Okay, situ dia. Okay, baik. So ini weekly punya marking. Andaian untuk weekly. Okay, ni dia. Okay. So ini daily punya marking pula. Daily punya andaian kat sini. Okay, ni daily. Okay, baik. Okay, sekarang ni Allah.
daily. Sini low. Okey, dekat sini low. Atas sini high. Ni daily punya high. Daily punya high. Okey, kat sini. Seterusnya kita andaikan akan berlaku dekat sini ialah higher low. Okey, boleh nampak Alif? Okay, boleh. Okey, H4. Yang ni pun saya buat visualkan dia pada H4. Okey. So fokus kita sekarang ialah yang ni. Sementara dia belum jadi ni tak apalah. Tapi kalau kata dia dah menghampiri ke kawasan ni, so kita akan turun pada H4 punya time frame nanti. Boleh? Okay, boleh. Maksudnya kita akan precise lagi lah yang dekat H4. Yes, betul. Okey. Baik. Jadi sekarang ni apakah kemungkinan yang akan berlaku lower high dekat sini yang untuk weekly ni tadi? Sebab kita aim dia sampai sini dekat weekly, seterusnya apa yang berlaku dia akan terjun ke bawah. Okey. Dan kita tengok dekat H4. So far setakat ni ada soalan tak? Alif? Okay, jelas. Okey, yang lain ada soalan tak setakat ni? Safwan ada soalan tak Safwan? Sebab awak ada masalah floating. Mana Safwan? Masih okey lagi je tu. Okey, baik. So saya turun H4 boleh Okey. Dan bila mana turun dekat H4, okey, sini sideway. Apa masalah dia sebab apa? Sini SBR untuk monthly. Okey. Bila mana price daripada time frame yang besar, okey, dia akan macam mana saya nak cakap saya pernah terangkan benda ni tapi saya dah lupa ayat dia apa yang saya guna. Dia akan price tu ibarat macam magnet tau untuk time frame yang besar ni tadi. Okey. Masalah dia sekarang ni ialah di sini, okey, dekat sini ini merupakan SBR untuk weekly. Masalahnya dekat sini, ini pula merupakan SBR untuk monthly. Yang membuatkan dia tersangkut. Walaupun kedua-duanya SBR, okey, walaupun kedua-duanya SBR, pasal apa berlaku macam ni? Sebab sekarang ni buyer cuba push untuk candle bulan ni jangan close lebih rendah dekat sini. Faham tak? Maksudnya kalau dia close bawah pada tu? Kalau dia close bawah daripada ni, so dia dah jadi SBR. Maksudnya sekarang ni, kalau dia nak naik, dia akan terhalang dengan ni. Marking. Oh, okay. Sebab tu buyer cuba untuk pastikan diorang berjaya mengekalkan at least yang ni dulu. Yang ni kita sembang lain. Yang ni dulu. Sebab apa? Dia tengah menghadap yang ni. Faham? Okay, faham. Okay. Sebab dia nak kekalkan momentum dia dalam market. Position dia. Pengawalan dia. Pendominasian dia. Okay. Baik. Okay. Allah kelak ya Rabbi. Baik. So sekarang ni SBR untuk weekly, manakala SBR untuk monthly. Okey, baik. Apa yang berlaku sekarang ni ialah sideway. Macam mana sekalipun nak kena tunggu juga sama ada dia berjaya membatalkan kedudukan sideway ni ke arah mana. Itu dia. Okey. Tapi buat masa ni apa yang saya nampak, USD lebih dominan instead of buyer. Sebab apa saya cakap macam tu? Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Okey. So ada kemungkinan besar yang dia akan terjun ke bawah. Ada kemungkinan, bukan tak ada. Dan dalam masa yang sama, okey, dekat sini masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Okey. Yang ni warna biru. Okey, H4. Okey, done. Okey. Oh, yang ni cantik ni. Dia align daily dengan H4 tu dia duduk sekali. Oh, cantik. Okey. Baik. So ada satu lagi dekat sini. Yang ni pun sama. Masih lagi belum berlaku sebarang retracement.
Saya double pixelkan dia. Selesai. Okay. Baik. Okay. So yang ni tak kena lagi sebenarnya. Yang ni SBR-H4. Okay. Warna merah. Okay. Done. Baik. Selesai. Jadi sekarang ni yang ni dah batal. Okay. Okay. Done. Okay. Apa lagi yang tertinggal? Tak ada apa dah. Okay. Baik. Clear. Okay. Patah balik daily. Okay. Kalau weekly, apa yang kita nak sekarang ni berlaku point higher low, lower high dekat sini. Seterusnya dia menyambung terjunan ke bawah lah. Sebab apa kita tak nak dia membatalkan kedudukan SBR weekly ni tadi. Okay. Kalau kata daily pula, sekarang ni apa yang kita nampak struktur ni tadi low, high, higher low dan seterusnya. Bila mana dia dah buat higher low, ini kita cerita kalau kata dia retrace kat sini. Kalau dia mencari aras harga ni untuk berlaku retracement. Okey, okey, baik. So sekarang ni ini expectation kita akan berlakunya higher low, seterusnya ke atas. Dia menuju ke atas. Okey, itu dia. Dan H4 pula, bila mana kita buka pada time frame H4, then masih berlaku lagi sideways dekat sini, tak settle lagi. So ini zone yang kita perlu berikan fokus. Okey, boleh Hafizul? Sorry. Boleh Alif? Okay, boleh. Okey. Then H1. Okey. Okay, H1 solid buyer. Okay. Kalau H1 pula nampak, saya nampak, kalau kata H1 pula lah, apa yang saya nampak buyer based on shadow lah. Tapi kalau kata based on H4, kalau kata sekali dengan yang ni lah. Kalau sekali dengan yang ni, struktur yang ni, yang belakang ni saya tak pandang. Yang ni saja. Sini buyer, sini buyer. Okay, masih lagi buyer. Yang ni seller. Tapi yang ni buyer. Cuma yang ni dengan yang ni je seller. So uncertainty tu tinggi. Saya pun tak pasti dia nak pergi ke mana. Okay. So yang ni pun tak batal lagi. SBR yang ni. Sini ada satu SBR. Level retracement pun sama. Yang berlaku hutang dan sebagainya. Ni ada satu. Ni ada dua yang kena tanda. Yang lain-lain hampir juga dengan kedudukan RBS H4 lah. Okay. So maknanya sekarang ni apa yang Alif kena fokus ialah pada time frame H4 lah. Itu je lah. Boleh? Okay, boleh. Cikgu, kalau cikgu pergi balik dekat time frame H1 tadi, H1, okay. saya nampak macam ada chart pattern HNS. Okay, bercerita pasal chart pattern, Boleh tak cikgu jelaskan sikit chart pattern kalau cikgu tak beratan? Saya tak pandai chart pattern. Saya tak reti chart pattern. Saya sekadar boleh sebut je lah. Macam bearish Gartley, butterfly, cup lah, apa benda, handle and cup ke apa ke benda, triple top, triple bottom, apa benda semua. Saya tak pandai benda-benda tu. Saya cakap terang-terang. QM ke apa ke, saya tak pandai. Benda-benda tu memang saya tak pandai dan saya tak reti. So saya tak berani nak ni lah, saya tak berani nak elaborate lebih lah. Okay, baik. Tapi student saya dia guna QM. Student saya ada seorang, dia guna QM, dia duduk Sungai Petani. Tahun 2017 ataupun 2018, saya dah tak berapa nak ingat dah. Tahun 2017 kalau tak silap saya.
Dia pakai QM, dia guna QM dan dia combinekan, dia just ambil badar ni untuk filter SNR. Mana yang valid, mana yang tak valid dan sebagainya, dan dia gunakan chart pattern sebagai tempat untuk dia entry. Okay. So memang benefit pada dia lah. Memang benefit pada dia. Yang mana dia boleh Alhamdulillah rezeki dia boleh beli rumah apa benda semua, tapi kena bayar cukai lah sebab dia withdraw pakai XM, dia withdraw pun banyak. Itulah, ada yang guna dengan BBMA, ada yang guna dengan SND. Macam mana korang nak apply itu atas korang, terpulang. Saya nak combinekan tu, saya tak mahir dan saya tak reti. Memang saya cakap terang-terang, saya tak mahir dan saya tak reti. Sebab basically saya punya pure trading skill ialah pada data. Okay, basically pada data. Jadi dekat data ni kita nampak pattern tu macam lain. Kita nampak pattern tu, dia ada pattern, data pun ada pattern juga. Tapi dia tak sama macam chart. Dia tak sama macam chart. Okay, saya tak nak sebut benda tu lebih jauh lah. Sekadar situ cukup lah kot. Okay, so ada soalan lain. Kita fokus dulu untuk technical dulu. Kalau kata lepas ni nak sembang pasal data, kita boleh usik sikit insya-Allah. Ada soalan lain lagi untuk plotting? Yang lain-lain? Saya dah tak ada kot. Okey, yang lain-lain ada soalan? Cikgu, untuk H4 tu kenapa SBR tu double pixel? Untuk H4 kenapa SBR double pixel? SBR yang ni ke? Betul. Okey, baik. So sekarang ni ini high. Saya ambil daripada sinilah Ini high, saya tak nak ambil pada atas ni. Sini high, sini low, sini sekejap. Okey, baik. So sini high, sini low high, sini lower low, tapi bila dia buat new lower high, dia dah membatalkan kedudukan SBR yang ni, yang mana sebelum ni kita kenal dia sebagai low. Okey. Jadi sini terbatal kedudukan low dan lower high tu tadi, sini jadi low lah. Jadi high, low, lower high kat sini, lower low, okey. Bila mana ada candle yang berwarna biru, okey, dekat sini, selepas dia buat lower low ni, lower high ni sepatutnya touch dekat SBR yang ni. Tapi dia gagal dan dia meneruskan terjunan ke bawah. Boleh Safwan? Betul lah. Safwan yang tanya tadi kan? Boleh. Dan disebabkan itu, bila mana dia gagal untuk kembali membuat retracement dekat sini, then dia double pixel. Bukan dia double pixel sebab ini satu-satunya SBR yang paling dekat menghalang pergerakan sekarang ni ke atas. Tidak. Tapi sebab yang ni. Boleh? Safwan? Boleh. Okey, baik. Clear. Yang lain-lain ada soalan? Ataupun Safwan sendiri ke? Ada soalan lagi? Ada? So kalau yang ke atas tu yang tak tanda lagi tu cikgu, boleh double pixel ke? Yang atas ni pun boleh lah, tak ada masalah. Tanda lah. Ni saya sekadar tunjuk yang ni je. Sebab apa? Ini zone yang kita nak berikan fokus. Itu saja. Macam saya, kalau kata macam contoh, okey, kalau kata kita nak trade. Okey, sekejap. Ni dia. Kalau kata daripada monthly, ini zone yang kita akan berikan fokus. Okey. Kalau daripada monthly lah. Sekejap. Okey. Okey. Sekejap Okey, ini monthly. Ini zone dia. Okay. Bila mana saya turun pada time frame weekly, okey. Zone yang saya nak fokus tu telah berubah. Okay, ni monthly Sebelah dia ni saya buat macam ni sikit. Okay. Saya masih lagi aim yang bawah ni. Okay. Okay, weekly So saya aim dia dekat sini. Okay. Kalau kata daily pula. Okay. Kalau kata daily pula. Okay. Dia rendah lagi lah. Maksudnya kat sini lah. Kalau nak stay kan macam weekly pun boleh, tak ada masalah. Okay. So macam tu lebih kurang. Dan yang bawah ni saya boleh fokus kat sini lah. Sebab apa? Daily ni saya nampak dia nak naik. Okay.
Kalau kata saya turun ke H4 pula, okey, ni monthly, weekly, daily. Okey, sekarang ni H4 pula. Kalau H4, okey, saya akan fokus dia macam ni. Itu zone saya, zone fokus saya. Boleh Safwan? Boleh cikgu. Lepas tu kalau katalah rajin lah nak tanda yang mana tak retrace lagi semua double pixel boleh Boleh je kalau tak ada masalah. Tapi saya malas. Saya cakap terang. Satu lagi, apa yang saya takut dan khawatir ialah bila mana saya tanda banyak, so saya akan jadi macam hilang fokus. Saya boleh lost fokus sebab sini ada. So dia akan macam mana nak cakap tanda banyak ni actually bagus. Pasal apa? Dia memberikan peringatan bahawa akan berlaku pullback. Ada kemungkinan akan berlaku pullback dan sebagainya. Tapi saya sendiri, saya tak boleh nak macam tu sebab dia akan macam ini bukan benda yang betul-betul berlaku. Tak. Tapi ni metafor lah, perumpamaan. Dia ibarat macam ada orang bisik kat telinga tau. Pullback nak jadi you. Pullback nak jadi you. Agak-agak pullback nak jadi you. Dia jadi gitu. Pada saya lah. Okay. Sebab tu saya just ambil zone mana yang saya nampak, yang saya perlu memberikan fokus. Then, barulah saya akan orang kata apa, perhatikan pada zone tu. Kalau kata dia berlaku sebaliknya, then baru kita akan fokus luar daripada range tu balik. Tapi macam mana pun, sebab tu daripada awal, start daripada time frame monthly, saya suruh cari support dan resistance yang orang kata ada kemungkinan besar pullback tu the last one akan pergi dekat situ. Sebenarnya masih lagi dalam range yang selamat. Okey. Kalau kata nak trade, contoh, okey, sekarang ni katakanlah nak buy. Okey, baik. Daripada sini turun ke sini ada lebih kurang dalam 129 pip. Kalau masuk satu sen, makna kata akan float lebih kurang dalam $12. Kalau kata dekat sini entry 1 buy, sini pula entry kedua. Ini jenis yang kaki PO lah. Okey. Yang ni pula lebih kurang dalam $9 lebih. Okey, 12 campur 9 dah $21. Sini ada pula satu lagi RBS H4. Okey. Sini pula dia akan float lebih kurang dalam $7 dah jadi $28. Sini pula ada satu lagi RBS H4 turun ke bawah ni ada $6. Tadi 27 campur 6 jadi $23. $33. Okey, out of $100. So itu jumlah yang kena standby untuk rugi loss. Boleh faham Safwan? Ini jenis yang kaki PO, jenis yang malas nak tunggu confirmation dan sebagainya. Dia yakin bahawa macam mana pun dia akan naik ke atas dan sebagainya. So boleh apply cara tu. Okey? Boleh faham? Boleh cikgu. Tapi kena pastikan yang equity tu boleh tampung lah cikgu kan? Ya, betul. Okey, macam sekarang contoh. Kita nampak contohnya weekly ni kita target dia nak jadi apa tadi? Jadi apa? Lower high kan? Weekly tadi kan? Lower high. Okey, lower high. Baik. So sekarang ni bila mana kita target weekly jadi lower high, okey, sini satu, okey, sini satu entry. Daily tak ada apa-apa, okey. So satu entry, sini sideway, boleh ambil kawasan resistance untuk entry. Okey. Kita punya stop loss kejap. Bukan kita punya stop loss lah, kira macam kalau berlaku pullback dia akan cari resistance, kan? Yang paling tinggi sekali resistance dekat sini. So kita punya penamat kita kat sini. Baik. So daripada sini naik ke atas ni ada lebih kurang 157 pip. $15 lah contoh. Baik. So sini sell satu, $15 kena standby. Yang ni berapa dolar? Lebih kurang $14, $29. Masuk pula satu lagi SBR kat sini satu, $14. Okey, 29 14 43. $43. Ada kemungkinan untuk rugi. Okey. TP pula dekat mana? First TP dan sebagainya. Okey. Ini TP yang jauh. Ini TP yang jauh dekat sini. Okey, sekejap Okey, ini TP yang jauh dekat sini. TP ni lebih kurang dalam 145 pip. Kalau kata dia sampai situ. Okey. TP yang kedua pula, kita kena tengok pada RBS yang terdekat. Macam ni.
Nampak ni? RBS daily ni kan. Okay. So ini TP yang paling dekat. Makna kata jarak dia hanya lebih kurang 50 pip sahaja. Kalau kata H4 pula lagi dekat lah. Sebab kita nampak banyak kan kat sini yang belum berlaku retracement dan sebagainya. Okay. Boleh faham? Okay, boleh. Itu dia. Apa-apa pun bergantung kepada macam mana kita tafsirkan kita punya risiko, macam mana kita macam contoh Hafizul tadi, Hafizul punya plotting. Dia dah nampak benda tu semua. So, okay, kalau aku entry kat sini, aku layer berapa level, berapa amount yang akan aku loss, risk yang aku tanggung dan sebagainya. So, benda tu dah boleh calculate dah. Okay, tambah pula macam Hafizul, dia buat plotting sekali buat 4, 5 dan sebagainya. So, anggaran untuk loss tu dah ada dekat situ. Berapa dan berapa. Okay, boleh faham? Sebab tu Okay, macam mana sekalipun yang paling baik, yang paling cantik, yang paling kemas, susun plotting dulu. Bila dah susun plotting tu kemas dan cantik, insya-Allah lepas tu boleh buat planning. Boleh buat planning macam mana. Kalau kata kat sini macam mana dia jap saya kena ambil Hafizul punya ni juga. Mana Hafizul punya? Ni dia. Ni dia. Macam contoh ni, banyak plotting ni kan. Okey, so apa yang dia nampak sekarang ni, yang ni dah bergerak. Yang ni, okeylah, yang ni lah. Okey, sekarang ni dia target, yang ni akan turun. 1, 2, 3, 4 yang dia target akan turun. First TP, second TP, third TP, fourth TP. Boleh buat macam tu. Okey. Yang ni pula dia punya level dia daripada sini, daripada makna kata level resistance ni lah sebelum dia berlaku lah maksud saya tu. Okey, daripada SBR daily ni tadi. Okey, sebab itu je yang kita nampak kat sini. Okey, ni dia. Baik. So daripada sini, okey, naik ke atas ni, itu level untuk kita entry. Okay, daily tak ada. Yang ni batal ke visual? SPR ni. Berapa ni? 477. Yang ni 471. Tak batal ni. Boleh pakai ni SBR ni. So SBR ni satu entry. Okay. Kalau kata float, kena kira resistance yang atas ni lah. Mana resistance tadi? Ni ada resistance tak yang ni? Okey, ni dia. Resistance ni. So ambil resistance yang ni lah. Okey. Resistance yang ni. Sekejap, kita tengok shadow tu kena ke tidak. Okey, tengok weekly. Oh, kena. Sekejap Yang ni weekly. So apa ni? Ni monthly. Okey, yang ni dah retrace. Okey. Jauh sangat nak ambil yang atas ni. Sekejap, tengok daily. Yang ni belum retrace. Okey, cun. Okey, baik. Okey. Ini untuk penerangan macam mana kita nak ambil resistance. Okey, kalau kata contoh macam euro ni. Okey, saya buka balik monthly. Okey. Baik, untuk euro ni sekarang, okey, bila mana dia turun ke bawah, okey. Okey. Bila mana dia turun ke bawah, okey, seterusnya dia naik ke atas, level ni masih lagi belum berlaku retracement yang ni, dan yang ni pun dia belum close. Kemudian bila mana kita turun pada time frame weekly, okey, yang ni tadi yang dekat sini, okey, yang atas ni, tengok balik. Okey, yang ni maksudnya yang ni lah. Okey, maksudnya yang ni lah. Okey.
So sekarang ni kedudukan yang berada di sini, kedudukan yang ada dekat sini sekarang ni, semua ni SBR ni invalid tau. Dia batal tau yang dekat sini. Okay. SBR yang valid tu dekat sini. Jadi sekarang ni bila mana dia cari yang ni, macam mana saya nak terang Bila mana dia cari yang ni, okey, SBR yang sepatutnya berlaku retracement adalah yang ini. Pertama. Yang kedua, kita akan tengok pada resisten dia. Maksudnya dekat sini. Okey. Kalau dekat sangat, boleh fokus pada bahagian atas. Tapi dalam kes yang ni, dalam kes Euro USD, resisten yang bertindih tu tadi, kebetulan dia berada pada bahagian yang atas. Walaupun dia punya SBR dah batal, sebab kalau kata dia nak naik, dia akan sangkut sini dulu. Faham ataupun tak? Dia tak akan terus cari dekat sini. Sebab apa? Sini ada penghalang dia. Boleh faham ataupun tak? Sama-sama itu. Okey, sekarang ni ini monthly. Bila mana kita buka monthly, ini dia punya resisten. Boleh? Okey. Ini case untuk Euro USD. Okey. Bila mana kita turun pada time frame weekly, okey, dekat sini ada resisten yang paling hampir. Betul? Betul. Okey. Sini pula ada SBR. Betul? Betul. Okey. Sekejap Lebih kurang macam tu lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni, bila mana dia nak naik ke atas, SBR ni akan menghalang pergerakan dia. Dia ni dulu yang akan menghalang. Betul? Okey, ya betul. So, selepas tu, kalau kata dia berjaya membatalkan kedudukan SBR yang ni, baru dia cari yang ni. Kalau yang ni pun dia lepas, baru dia akan cari yang ni. Boleh faham? Okey, boleh faham. Okey. Sekarang ni, problemnya ialah, untuk Euro USD, yang ni belum berlaku retracement. Sedang berlaku. Boleh? Boleh. Yang ni pula masih lagi belum berlaku retracement dan candle belum close as a bear sebab belum cukup bulan lagi. Boleh? Boleh. So sebenarnya sekarang ni yang menghalang pergerakan euro ke atas, SBR yang pertama weekly, seterusnya SBR yang kedua monthly. Boleh? Okey, boleh. Okey. So kedudukan resisten ni agak selamat. Faham? Sebab ada dua penghalang dia. Boleh faham? Okey, boleh. Okey, baik. So sekarang ni tengok USD CAD pula. Dalam kes USD CAD pula, okey, yang pertama sini. Okey, ini resisten dia yang pertama. Boleh? Boleh. Okey. Sekarang ni resisten ni tadi, SBR ni pertamanya dia telah retrace. Boleh nampak? Okey, bulan lepas dia dah buat retracement dekat SBR yang ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata kita nak kata penghalang yang seterusnya ialah SBR yang ni, dan kita nak ambil resisten pula, kita kena ambil yang ni lah. Sebab apa? Ini resisten yang paling dekat. Faham? Okey, faham. Okey. Yang kedua, SBR yang ni masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Makna kata, kalau dia nak naik, dia akan sangkut dulu sebelum dia pergi kepada resisten yang ni. Boleh? Okey, boleh. Masalahnya sekarang ni, kita takkan ambil resisten ni sebagai kita punya zone stop loss. Sebab jauh sangat. Faham? Okey, jelas. Bila mana kita turun pada time frame weekly, ni kot yang tadi. Sekejap. Saya rasa yang tu kot. Yelah, betul lah kot. Saya rasa yang ni. Betul lah tu. Baik. So sekarang ni untuk time frame weekly, bila mana kita tengok, okey, yang ni masih lagi belum berlaku retracement yang paling hampir. Betul? Ini weekly betul. SBR ni. Okey, ni weekly SBR. Dan dalam masa yang sama, kalau kata kita zoom out, yang ni dah retrace, yang ni belum. Okey, yang ni candle minggu lepas ni, yang ni. Yang shadow biru ni. Okey, maknanya yang ni belum, yang pertama, dan seterusnya yang ni belum. Okey, so kalau kata kita nak ambil SBR yang ni, okey, resisten yang paling dekat ialah di sini. Boleh nampak? Okey, boleh. Okey. So kalau nak fokus yang ni sebagai zone untuk stop loss, bila mana price tu menghampiri sini pun boleh, tak ada masalah. Okey. Tapi kalau terlalu jauh lagi, rasa jauh lagi, tak ada masalah. Refer on yang dah berlaku retracement tu tadi, yang ni kalau tak silap saya, yang belum berlaku 1, 2. Nampak? Okey. Okey, ni fokus 2 ni Sekejap Okay, 1. Saya tukarkan warna dia. Okey. Yang ni satu lagi.
Okay, dan kita turun time frame daily. Baik. So sekarang ni bila mana yang ni belum berlaku retracement dan juga yang ini belum berlaku retracement, boleh fokus pada zone yang ini. Tapi kalau rasa dah dekat sangat dengan weekly, nak ambil juga yang ni, terpulang, tak ada masalah. Ikut keselesaan masing-masing. Senang cerita dia macam ni. Untuk meletakkan zone stop loss, tolong pastikan yang mana pertama, kedudukan SBR tu tadi dia belum berlaku retracement, yang pertama. Yang kedua, SBR yang quite solid, yang lebih solid berbanding dengan historical SBR ialah SBR daripada struktur yang sama. Maknanya macam contoh yang ni. So dia bukan ambil yang dekat belakang ni ataupun yang dekat sini ataupun yang belah-belah belakang ni ke apa ke, tidak. Sebaliknya dia ambil yang ni. Yang dalam struktur yang sama. Dalam struktur yang sama. Kalau kata kita tengok pada time frame monthly, okey, dia punya trend dia masih lagi menurun. Dia punya trend dia masih lagi menurun. So kita andaikan bahawa sini akan berlaku point lower high dekat sini, dekat atas ni. Dekat atas ni akan berlaku point lower high dan seterusnya dia akan terjun. Makna kata kita masih lagi mengandaikan bahawa dia akan menyambung terjunan tu ke bawah. Okey, boleh faham? Okey, boleh. Kalau kata kita refer dekat sini, yes, yang ni jadi previous structure lah. Tapi sebenarnya kalau kata kita fokus yang ni pula, kan, yang dia naik tinggi dan kemudian berlaku rejection tu tadi, dia nak buat point lower high. Macam kes saya dah lupa pair mana. Sekejap. Naik dia tu tadi macam contoh macam ni lah. Okey, ini daripada struktur yang sama, katakanlah. Okey. Baik, macam ni lah contoh. Dia nak turun dia nak buat higher low. Tapi bila mana turun dia tu buat higher low untuk completekan retracement dan sebagainya, so nampak berlaku perubahan trend, sedangkan terjun tu tadi nak completekan point higher low je, dia nak buat retracement je. Lepas dia buat retracement dan dia sambung naik balik. Faham tak? Okey, faham. Pergerakan terjun tu tadi, walaupun berlaku perubahan dua teori, kena pastikan juga apa yang berlaku dekat retracement. Sebab kita boleh nampak on big scale, dia nak buat higher low punya point. Lepas dia buat higher low, ataupun sekiranya dia berjaya buat higher low punya point, kemungkinan besar dia akan sambung balik mendaki dia. Sambung balik dia punya terbang dia ke atas. Sama juga macam ni. Yes, memang betul dia naik tinggi melangit macam ni, betul. Tapi kena ingat, yang ni belum berlaku retracement lagi. Daripada struktur yang sama. Dia cuba tapi dia gagal. Sangkut dekat sini. Sini penghalang dia. Akhirnya ada kemungkinan besar hari ni 25 hari bulan. So ada kemungkinan besar dia akan close as a bull. Saya harap dia close as a bull lah. Dia close as a bull. Dan di sini berlakunya point lower high. Okay. So back to the topic. Berkenaan dengan ni, sebab saya takut nanti ada pula yang keliru. Kenapa yang tu bukan daripada historical structure? Yang ni. Sekejap. Yang ni. Sebab yang ni structure yang terkini, yang ni historical sepatutnya kalau kita ikut pemahaman basic, kan? Tapi bila mana kita tengok pada big time frame, macam contoh monthly tadi, kenaikan yang berlaku tu tadi adalah untuk dia mencari kedudukan di mana yang sesuai untuk membuat point lower high. Sebenarnya naik tu dia nak buat lower high je. In term of structure, kita nampak dekat sini semua dah cantik. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ada kemungkinan dia akan fly pula lepas tu. Tapi masalahnya bila mana kita tengok dekat monthly, okay, SBR ni pun dia sangkut, dia lebih rendah daripada kedudukan SBR ni. Sesuai ataupun cantik untuk dia menjadi satu point lower high. Okay, boleh faham? Okey, boleh. Okay, baik. So, berkenaan dengan level of stop loss tu tadi, kalau kata nak ambil macam yang saya sebutkan, kalau kata boleh, tolong ambil SBR yang masih lagi belum berlaku retracement, itu yang paling baik, dan seterusnya fokus pada zone resistance. Macam yang saya sebutkan tadi lah, kita dah buka 1, 2, 3 time frame dah. Daripada monthly turun weekly, turun ke daily. Okay. Kalau kata macam contoh mahir untuk
fokus pada fokus pada range mana. Sekejap, saya buat kat euro kot. Okey, macam contoh yang ni. Bila mana boleh tentukan zon mana yang nak fokus, zon mana yang nak memberikan fokus untuk trade based on time frame tersebut. Okey, macam contoh dekat sini, kan? Baik. So, sini dia punya SBR, saya akan ambil dekat sini. Okey. TP tu pula ikut sukalah, pasal apa, kita target weekly pun dia jadi lower high. So, expectationnya selepas daripada tu dia akan terjun ke bawah. Okey, boleh? Okay, boleh. Okey, baik. So, yang lain-lain ada soalan ataupun tidak? Ada soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada soalan, saya akan stopkan webinar dekat sini sahaja. Lepas ni saya akan sambung menggunakan ID yang sama. Saya akan sambung untuk data. Sebab saya ada new input untuk data, iaitu ACB dan SOD. Dan ada banyak lagi faktor sebenarnya based on data yang saya tak share sebab saya simpan sendiri as a history. Saya punya referral sendiri. Saya punya reference sendiri. So kalau kata, sebab sekejap lagi saya akan tamatkan recording ni. Okay, saya akan tamatkan recording ni. Jadi sementara nak rendering apa benda semua, dia nak proses benda tu semua, jalan je lah webinar terus. Sebab tu saya terus jalan webinar, sebab rendering pun akan ambil masa lama, kadang-kadang sampai 2-3 jam. So saya akan terus go on dengan data. Azwan ada tak Azwan? Mana Azwan? Azwan, Fazil. Fazil ada tak? Mana? Tak ada. Okey. Ada. Ni Fazil yang mana Vicinity. Okey. Fazil yang seorang lagi tu, cuba tanya dia. Free tak? Tak, serius. Tanya dia. Aduh, tak tahu lah cikgu. Okey, baik. So, kalau tak ada apa-apa, untuk teknikal, saya tamatkan dulu dekat sini. Sure tak ada soalan yang lain-lain? Guys, saya nak minta tolong hantar template. Kalau kata tak hantar template, kiranya takat tu je lah. Dia jadi macam tu je. Sebab by theory, sampai bila kita nak belajar floating by theory? Nak tak nak, macam mana pun dah sampai masanya untuk apply on market. Kalau kata dah apply on market, then akan ada masalah lah, macam tu lah apa benda semua. Sebab macam penerangan yang tadi, kalau kata korang tengok, penerangan saya berkenaan dengan USD CAD kalau tak silap. Yelah, betul. USD CAD punya, ya Allah, kenapa teruk sangat ni? Lag gila. Okey. Punyalah tinggi dia naik apa benda semua, nyudahnya apa yang dia nak cari ialah point lower high sahaja. So macam mana pula tiba-tiba nak kata yang ni merupakan daripada struktur yang sama dan sebagainya. Sebab apa, dia ditentukan oleh apa point do teori yang dia nak cari sekarang ni. Okay. So benda ni dia tak boleh nak share dekat technical teori tau. Tak boleh. Sebab benda macam ni kalau kita nak teorikan technical yang macam ni, dia jadi macam tak terfikir. Tak terfikir nak buat benda tu sebab complicated kan, marketnya movement ni complicated dengan pelbagai time frame-nya apanya. So korang kena buat floating lah, tu je lah saya nak pesan. Kena buat floating, kena take part, cuba. Kalau kata saya sibuk, minta maaf banyak-banyak. Saya pun dah dekat dengan deadline sebab bulan 9 pun dah nak dekat. Sekarang ni saya nak kena buat satu lagi sistem untuk full margin punya sistem. Okay. So buat floating, insyaAllah ada masa kita akan buat webinar dan sebagainya insyaAllah. Dan saya akan slotkan seorang. Saya tak campurkan semua sekali. Cuma malam ni dominannya malam ni webinar ialah pada Alif. So saya just write dalam satu webinar recording, and then saya akan share nanti dia punya link YouTube. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan di sini sahaja. Okay. Sure tak ada apa Tak ada apa-apa soalan berkenaan dengan floating dan sebagainya.
Kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan di sini sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam.